Mana? Oh, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiya hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, wa kama qala alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan imam, pegawai-pegawai surau, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan pelanggan setia Surau An-Nur. Alhamdulillah, saya dapat menghadirkan diri seperti yang dijadualkan dan dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dah uzur lah juga ya. Kita menyambung perbicaraan kita mengenai sifat 20 yang kira-kira sudah berakhir, akhir dah. Dah bulan sudah pun kiranya sudah akhir, yaitu sifat ma'nawiyah yang hujung sekali itu. Dan kita pun faham, bukan setakat faham tapi masukkan dalam kepala kita, dalam pengiktirafan kita, dalam benak kita, yang kita bawa ke mana-mana. Maksudnya kita sertakan, kita penghayatan kepada sifat 20 itu ada dalam kepala kita. Bukan kita sorokkan sekejap. Misalnya Allah bersifat maha mendengar atau Allah bersifat maha melihat. Kita sorokkan sekejap. Pasal kita nak buat benda yang tak keruan. Oh, mana boleh macam tu. Akidah dia sentiasa duduk dalam benak kita dan duduk dalam kalbu kita supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah, dalam sifat ma'ani itu, kalau saya ulang lagi, kalau tuan-tuan ingat, kaunuhu ta'ala qadiran, hal keadaannya Allah Ta'ala itu sentiasa berkuasa. Lawannya lemah lah, itu kita dah tahu dalam sifat ma'ani. Selepas itu kaunuhu ta'ala muridan, hal keadaan Allah Ta'ala itu sentiasa berkehendak. Maknanya tindakan Allah itu adalah atas kehendak Allah, bukan Allah terpaksa. Kata, oh ini Allah terpaksa lah buat macam ni. Oh, yang mana boleh? Tidak. Mutlak atas kekuasaan Allah dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipaksa dan tidak dikeranakan oleh kerana. Dalam kitab gitu dia kata, tidak dikeranakan oleh, tidak disebabkan oleh sebarang sebab. Oh, kerana nak ini Allah Ta'ala buat ini. Oh, tidak begitu. Allah Ta'ala mempunyai sifat mutlak, bukan kerana-kerana.
Kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan. Lepas tu apa lagi? Kaunuhu ta'ala sami'an. Keadaan Allah Ta'ala itu sentiasa mendengar. Tak pernah Allah Ta'ala tak dengar. Suara yang kuat atau suara yang halus, bahkan yang tak bersuara pun, misalnya detikkan dalam hati itu, Allah dengar, Allah tahu. Sami'an basiran, keadaan Allah Ta'ala itu sentiasa melihat, tak kira dalam gelap atau dalam terang, tak kira tersembunyi, tak kira terang-terangan, tak kira tersorok. Jadi Allah Ta'ala itu sentiasa melihat, basiran. Elok juga karena ada orang namanya Basir, Abdul Basir. Abdul Basir itu hamba yang sentiasa melihat. Jadi adalah cerita seorang tok guru itu, dia sangat sayang kepada seorang murid dia. Tapi muridnya tu belajar dia tak berapa. Dia bekerja jadi khadam tok guru, bekerja berkhidmat di bawah tok guru. Jadi murid-murid ini yang lain berasa cemburu lah, adalah macam dia tu macam apa, ada kelebihannya, mengaji pun tak pandai. Kenapa pula dia yang tuan guru sayang sangat? Ini tuan guru dah tahu tu keadaan tu, panggil semua muridnya, bagi ayam seorang seekor. Ambil ayam ni, ambil pisau, kau sembelih di tempat yang tidak dilihat. Kau bawa ayam ni sembelih di tempat yang tidak dilihat. Termasuklah anak murid yang tuan guru sayang sangat tadi. Termasuklah anak murid yang tuan guru sayang tu pun dibagi seekor, bagi pisau. Orang lain semuanya dapat sembelih ayam. Dia pergi nyorok kat mana-mana, belakang-belakang mana ke, sembelih, lepas tu pergi tunjukkan ke tok guru. Yang dia ini tak berjaya nak menyembelih, bawa balik ayam yang hidup lagi, tunjuk kepada tok guru. Kawan-kawan dia kata, tu dia lah anak murid yang disayangi oleh tuan guru, sembelih ayam pun tak pandai. Tok guru tanya, kenapa ni, apa hal orang lain semua dapat sembelih, kau tak dapat? Tuan, dia kata, tuan cakap suruh sembelih ayam ini di tempat yang tidak dilihat. Maka saya mencari tempat yang tidak dilihat. Tidak ada tempat yang tidak dilihat. Semua tempat dilihat oleh Allah Ta'ala. Semua tempat dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka saya tidak berjaya menyembelihnya. Oh, tuan guru kata, tidak, dia punya martabatnya sudah tinggi daripada kamu semua. Dia sudah dapat menghayati bahawa Tuhan itu bersifat basiran, maha melihat, dimanapun, dalam gelap, dalam terang, di tengah-tengah orang ramai, tempat orang bersembunyi dan sebagainya. Kaunuhu ta'ala basiran, kaunuhu ta'ala muridan, berkehendak. Tidak ada halangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala tu, tidak ada paksaan Allah Taala tu, ya, daripada sifat iradat. Allah Taala itu bersifat muridan, sentiasa berkehendak. Qadiran, muridan, sami'an, basiran,
basiran, lepas tu apa lagi hujung dia tu mutakalliman. Dah cukup ke 20 daripada qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Allah sentiasa berkata-kata. Allah itu sentiasa berkata-kata. Allah sentiasa berkata-kata ke? Ya. Itu yang wahyu kan dah putus, dah habis. Ya, wahyu yang kepada Nabi itu habislah sudah. Tapi Allah Ta'ala sentiasa berkata-kata, memerintahkan malaikat, memerintahkan apa-apa makhluk yang kita tak tahu, memerintahkan Arash dan apa-apa lagi. Termasuklah Allah memberi arahan kepada binatang-binatang. Dalam Quran kan ada Allah Ta'ala memberi arahan kepada lebah. Apa ya arahannya kepada lebah? Allah Ta'ala bagi tahu kat lebah tu, engkau pergilah bukit kat sana-sana tu, buat sarang di sana. Jadi lebah ni special lah dia. Dia pergi buat sarang, pergi mana-mana mendapat arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pokok mana, pokok tualang mana, pokok gua mana, dia bersarang atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Keanehannya lebah ini terlalu banyaklah orang kali kalau dibaca dalam surah An-Nahl. Dia tak sesat. Dia tidak akan sesat. Dan terbangnya tu lurus saja. Kalau dia dah jumpa satu tempat tu, dia panggil kawan-kawan dia, dia boleh panggil kawan-kawan dia dan kawan-kawan datang lurus saja. Dia macam internet jugalah, macam ada router dia. Dia macam ada router. Mana ada router kat sini ya? Binatang ini Allah tak. Ini contoh. Ada lagi contoh yang lain-lain, sama juga dengan kupu-kupu, rama-rama. Dia juga Allah Ta'ala beri kelebihan. 2 ekor rama-rama terbang, yang seekor termasuk ke dalam rumah, yang seekor lagi terbang di taman. Tapi nanti dia boleh bertemu, berjumpa. Mungkin dia adalah bahasa dia, adalah isyarat-isyarat dia. Engkau kat mana? Aku kat sini, kat sini. Oh, kalau tidak susahlah, dunia ni berapa luas, nah alam ni berapa luas, pokok mana, pokok mana, pokok mana. Tapi dia dapat bertemu. Anehnya lebah ini, dia, orang katalah, saya pun tak ada terbaca, kata kalau nak memindahkan lebah ni, ibunya tu, dia punya queen dia tu dipindahkan. Nanti yang lain tu semuanya menderu ikut. Pergi ke jumpa dia punya pemaisurinya tu. Ini semua dengan hidayat, pertunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sentiasa berkata-kata. Jadi kalau kita ulang balik, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala al-hawadis, qiyamu ta'ala binafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, kaunuhu ta'ala qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. 20 itu sudah selesai. Dan kalau rajin sikit, diketahui sifat lawannya. Tapi kalau tak tahu, tak apa. Allah Ta'ala berkata-kata, ya, lawannya bisu. Mustahil Allah Ta'ala bisu. Bukan lawan-lawan jadi bisu. Tidak begitu. Allah Ta'ala ada lawan-lawan jadi tak ada. Bukan begitu. Allah Ta'ala itu ada. Lawan daripada sifat ada itu ialah tiada. Mustahil Allah Ta'ala bersifat tiada. Wallahu a'lam bissawab. Cumanya cukup sampai setakat itu menjadi asas kita orang Islam ini. Dia punya akidah ni cukuplah, tahu. Cukup. Tapi nak lebih lagi, dia ada tambah lagi 20 sifat mustahil. Bonus lah itu. Dan mana pula yang kata sifat 50 tu? 4 sifat wajib
bagi Nabi. Ada satu sifat harus bagi Allah Ta'ala. Satu sifat harus bagi Allah Ta'ala itu apa dia? Allah membuat sesuatu atau meninggalkannya. Harus bagi Allah membuat sesuatu atau meninggalkannya. Tak ada terpaksa. Harus saja. Harus menghidupkan dan harus mematikan, harus membanjirkan, harus menghujankan, harus menurunkan salji. Kononnya baru hari ini di Mekah salji turun. Wallahu a'lam bishawab. Salji turun di Mekah harus, tidak mustahil kalau Allah hendak. Tapi ada orang kata, alah video tu edit, bukan betul. Wallahu a'lam. Kalau betul pun apa salahnya? Dekat aja pun kat Jordan tu memang ada salji turun. Bukan dari jauh. Apa tu hujan air batu? Ada biasa kat Mekah ada. Walaupun tempat itu panas sekali, dia keletuk, jatuh atas bumbung kereta. Oh, punya hujan air batu. Allah harus mengadakan sesuatu yang mungkinat, atau Allah meninggalkannya, tak ada masalah. Satu, dia jadi 20, campur lawannya 20, campur 1, 20, 40, jadi satu yang harus. Mungkin ada lawannya juga. Lawannya itu apa? Wajib. Adakah orang katakan Allah tu wajib begini. Allah wajib membuat ini. Allah wajib membuat yang terbaik. Tak ada. Itu Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia berfikir secara liberal, secara rasional. Dia kata, oh Allah wajib begini. Tak. Mana pula Allah wajib? Allah tak wajib membuat yang terbaik. Dia punya aslah tu yang terbaik. Tak mesti. Allah Ta'ala nak buat satu orang tu sempurna, boleh aja. Kalau Allah nak buatkan satu orang tu cacat dekat, boleh aja. Allah nak jadikan seseorang itu kaya, boleh saja. Dan Allah nak jadikan seorang itu miskin juga, boleh saja. Tidak ada apa-apa. Tak boleh nak kata, oh wajiblah Allah tu bersifat aslah melakukan sesuatu yang terbaik. Tidak. Ya Allah tadi. Kalau macam tu Allah tak ada kuasa apa-apa. Lepas itu kita berpindah kepada ini pembahagian ini agak tinggi sikit. Sifat 20 tu dibahagi kepada, jadi kalau tak tahu pun tak apa, dan tidak mencacatkan akidah. Dia kata nafsiyah. Nafsiyah tu sifat wujud. Nafsiyah tu sifat diri Allah Ta'ala itu wujud. Lepas tu salbiah. Salbiah itu menanggalkan atau menafikan sifat-sifat yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Qidam, baqa, mukhalafatu al hawadis, qiyamu ta'ala binafsih, wahdaniyat. Lepas tu ma'ani. Ma'ani ni sifatnya saja, bendanya tu tak ada. Apa tadi selepas tu? Qudrat, iradat, ilmu. Nampak ke ilmu tu? Ilmu tu nampak ke tak nampak kan? Qudrat, iradat tu nampak tak? Tak nampak. Tapi buktinya dan tanda-tandanya tu yang nampak. Tu Allah runtuhkan apa tu dekat batang kali tu. Itu buktinya. Buktinya tu Allah kuasa. Allah runtuhkan bangunan-bangunan tu. Itu kuasanya tu tak nampak, tapi bukti daripada kuasa itu nampak. Allah tu jadikan tsunami. Allah jadikan tsunami itu bukti daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi tadi qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu ma'ani. Lepas tu ma'nawiyah tu tadi yang kita kata keadaan Allah Ta'ala itu sentiasa kuasa, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Habis. Jadi
seelok-eloknya benar-benar ni diulang-ulang. Sepir lah katakan, sepir jangan lupa. Kalau sepir lupa payah nak buat matematik. Taklah nak kata wajib, dah wajib ingat sifat 20, tidak begitu. Seelok-eloknya kita umat Islam ni diulang-ulang sifat 20. Dengan kita terkumpul dengan anak cucu apa semua, jom kita baca sifat 20 sama-sama. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, kiamat, dan diterangkan sedikit-sedikit dan diambil dia punya tausiahnya, pengajarannya. Ingat dia Allah Ta'ala maha melihat. Jangan kita buat tak tentu pasal. Allah Ta'ala melihat. Nah, Allah Ta'ala mendengar. Jangan cakap yang tak tentu pasal. Allah Ta'ala dengar. Sama basar, dan seterusnya, supaya benda itu jadi mangli di dalam akal kita, otak kita, dan dalam hati, dan merasa Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak ada cacat celanya. Jadi terkumpul-kumpul. Kalau dalam perjalanan naik kereta ke misalnya, jauh-jauh jemu dah, borak-borak yang bukan-bukan, jom kita baca sifat 20. Jom kita baca doa iftitah. Apa dia doa iftitah? Tak pernah dengar. Ada yang cuba baca ke surah Ikhlas. Apa dia surah Ikhlas? Nah, qul huwallah tu lah. Doa iftitah tu mana dia? Tak ada. Kalau doa kunut tahulah, tahu kunut panjang, kunut pendek. Tahu. Tapi kalau doa iftitah tu apa dia? Itulah inna salata Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira subhanallah. Sentiasa diingat-ingatkan dengan anak-anak, dengan cucu juga kalau terkumpul. Jangan ada tersilap. Ada satu surau itu, saya begitulah, mengajar. Lepas tu cuba entah baca doa iftitah, salah doanya. Doa iftitah tu wajib ke sunat? Sunat. Tak baca boleh tak? Boleh. Batal tak sembahyang? Tidak. Tapi kalau baca tu salah, itu boleh membawa kepada susah sikit lah dari segi akidah. Tang mana yang salah tu? Tuan tahu ya, pernah kita duduk sambil minum-minum tu, kau baca doa iftitah, kau baca doa iftitah. Wa ma ana minal musyrikin. Dibantainya wa ma ana minal muslimin. Wa ana minal musyrikin. Tahu dah apa makna wa ana minal musyrikin? Saya adalah orang yang musyrik. Gawat. Ini kalau disengajakan gugur imannya. Begitu juga dalam doa kunut. Dalam doa kunut ada satu tempat yang kalau dia silap baca susah. Dan kalau tak di servis, dia punya bacaannya tu kena tengok selalu sama. Tahu mana tuan? Wa ana awwalul muslimin. Wa ana awwalul muslimin. Bukan wa ana awwalul muslimin. Atau tak apa maknanya wa ana awwalul muslimin? Wa ana awwalul muslimin tu maknanya saya adalah orang yang mula-mula sekali menganut agama Islam. Jadi orang lain, Nabi Muhammad dulu belum Islam lagi lah. Tak boleh lah macam tu. Wajah apa tu, Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tulani fiman tawlait wa barik li fima atait wa qini wasrif anni syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Yang wa ana awwalul muslimin tu dalam doa iftitah ya. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin.
Jangan baca wa ma ana minal muslimin. Kalau wa ma ana minal muslimin artinya saya bukan orang Islam. Aduh, sampai sekian umur dah semayang, tak disemak bacaan, jadi semau-maunya lah. Wa ana minal muslimin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jangan wa ana minal musyrikin. Tapi memang ada lah, kita tak patutlah macam tu, tapi memang ada berlaku. Sebab apa? Sebab cuai. Kereta baru beli pun lama-lama nak kena servis juga. Ini kita punya bacaan semayang daripada budak. Pernah tak kita buka-buka? Pernah tak kita kumpul-kumpul? Aku baca engkau dengar. Elok juga dia baca. Saya baca Fatihah, tolong dengar. Tolong Tuan Imam dengarkan. Imam Al-Husari. Tolong dengarkan. Ya penting juga ya. Walaupun tak ada cita-cita jadi imam. Kita masuk kepada tajuk Allah Maha Suci dari arah dan tempat. Ini kita sudah sentuh dalam kitab yang dulu. Kitab apa dulu yang kita baca sini? Lama kita baca, masa tu ada slide-slide apa semua. Kitab Aqidah Tahawiyah. Kitab Aqidah Tahawiyah ada menerangkan Allah itu sunyi dari arah dan tempat. Apa maksudnya? Allah Ta'ala itu tidak ada sifat, tidak dikaitkan dengan sifat yang berkaitan dengan arah, di sana, di sini, di hadapan, di belakang, di kiri, di kanan, di atas, di bawah. Tak. Penting ke? Iyalah, sebab ada orang cakap macam tu. Allah di mana? Di atas langit, dia kata. Woi, iya ke? Allah tu di atas langit. Tapi ada hadis Nabi, kamu kalau sembahyang jangan meludah ke depannya. Antara kamu dengan tempat sujud kamu itu ada Allah. Jadi ada Allah ada dekat sejadah itulah. Tidak macam tu. Itu bukan macam tu pahamannya. Itu bahasa metafora. Bahasa majaz, pinjam. Macam kita kata kau sembahyang menghadap mana? Menghadap Kaabah, Baitullah. Baitullah tu maknanya apa? Rumah Allah. Ada pernah nampak Allah dekat rumah, dekat Baitullah tu? Mana ada. Itu kan nama saja, Baitullah. Masjid sebagai rumah Allah. Tu kau pagi-pagi subuh-subuh tu datang pernah tak serempak dengan Allah? Tak pernah. Itu kan bahasa pinjam. Bahasa pinjam ya. Allah Maha Suci daripada arah dan tempat. Dalam huraian yang di atas telah menjelaskan bahawa Allah wajib memiliki sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Dalam yang dulu-dulu tu kita ada baca sifat 20 mukhalafatuhu lil hawadis. Tuan-tuan ingat tak? Boleh tak baca sebut? Cuba kita baca sama-sama. Mukhalafatuhu lil hawadis. Artinya apa? Artinya Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tak sama dengan makhluk. Makhluk bolehlah ada di hadapan, ada di belakang, ada di kiri, ada di kanan, ada di atas, ada di bawah, turun dan naik. Ini cukup bahaya kalau misalnya pada tengah malam Allah Ta'ala turun ke langit dunia dan bertanya, ada sesiapa yang memohon ampun? Ada? Kalau ada, ampunkan, aku ampunkan dia. Perkataan Allah turun itu. Oh, jadi Allah ni kerap lah turun naik, turun naik, turun naik. Dalam satu hari, satu malam ada berapa kali 1/3 malam ataupun baki 1/3 malam tu. Di Malaysia, di Indonesia, di India, di mana-mana lagi. Oh, turun naik turun. Bukan.
Maksudnya bukan Allah menurunkan perintahnya ataupun Allah menurunkan malaikat rahmat untuk bertanya, ada tak siapa-siapa yang memohon ampun? Kalau ada, aku ampunkan. Ya. So, bulan Ramadan itu Allah turun ke langit dunia pada 1/3 malam. Jangan begitu. Hendaklah dipahamkan bahawa Allah memerintahkan malaikat rahmat atau malaikatnya pada 1/3 malam itu bertanya, melihat ada tak orang yang bertasbih, ada tak orang yang beristighfar. Jadi tak boleh dibayangkan Allah Ta'ala itu turun, naik, datang dan pergi. Orang-orang yang sebelah sana lah, yang tak sepahaman dengan Ahlussunnah wal Jamaah ni, dia ajarkan anak-anak dia dengan akidah yang macam itu. Siapa jadikan kita? Allah. Alam ni siapa yang jadikan? Allah. Allah di mana? Atas langit. Di situ yang salahnya. Allah di mana? Atas langit. Gitu ke? Ada juga ayat Quran yang mengatakan, yang menunjukkan bahawa Nabi Isa tu pergi. Kawan, ke mana ni? Aku nak pergi berjumpa dengan Tuhanku. Di mana? Di Palestin. Jadi Allah di Palestin dah? Bukan. Aku pergi jumpa dengan Tuhanku, nak pergi bermunajat. Musa nak pergi bermunajat di Palestin. Bukan berjumpa Allah di situ. Allah tidak bertempat, ya. Allah berbeza dengan apapun perkara yang baru makhluk. Sifat ini termasuk sifat salbiyah, yaitu sifat yang menafikan apa saja yang tidak layak bagi Allah. Antara lain ada di dalam arah dan tempat. Kita dulu baca dalam Aqidah At-Tahawiyah, Allah itu tidak terikat dengan arah yang 6. Ingat lagi arah yang 6. Apa dia arah yang 6? Kanan, kiri, 2 dah. Atas, bawah, 4. Depan, belakang, 6. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, 6. Jadi tidak dapat dikatakan Allah di mana. Tapi ada akidah yang dipegang, diambil daripada Yahudi lah barangkali. Dia kata begini, ada suatu hadis, dia kata ada suatu hadis yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala duduk di atas arasy. Rasulullah pergi berjumpa dengannya, dengan Allah, duduk di sebelah Allah. Dan Rasulullah tunduk, malu, tersipu-sipu kerana duduk di sebelah Allah. Ya, ini tak boleh, salah, sangat salah ini, ya. Ahlussunnah wal Jamaah tak terima macam tu. Engkau ingat Allah tu macam raja ke, macam sultan ke? Macam PM duduk di sebelah sultan ke, Pertuan Agong ke? Tidak, ya. Allah itu maha suci daripada jihah, tempat yang 6 itu, di sana, di sini, di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Mana dia punya dalilnya? Dalilnya laisa kamitslihi syai'un. Dalilnya laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala itu tiada ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Allah Ta'ala tak menyerupai makhluk. Tidak di bawah, tidak di atas. Tapi orang-orang yang menentang akidah ini, yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah, dia kata, kalau gitu akhirnya kamu ni tidak mengiktiraf Allah itu ada. Di atas tidak, di bawah tidak, di kiri tidak, di kanan pun tidak, di depan tidak. Akhirnya Allah tu tak ada lah, ya.
Tak macam tu kita kata ya Allah ada. Tak semestinya yang ada itu ada arah. Gimana pula? Engkau ada nyawa tak? Ada. Nyawa engkau tu di mana kakak? Di kepala ke, di dada ke, di perut ke, di mana? Tak tahu. Tu nyawanya dah keluar dah. Wallahu alam. Ya, tak semesti kalau ada itu ada tempat dan ada arahnya. Laisa kamitslihi syai'un. Tiada ada suatu pun yang serupa dengan dia Allah Subhanahu wa taala dalam surah Syura ayat 11. Ayat ini adalah ayat yang paling tegas dalam menjelaskan kesucian Allah secara mutlak dari menyerupai apapun. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa makhluk dari aspek apapun, sehingga Allah itu tidak memerlukan. Ini buku Indonesia, dia kata butuh dia tu. Allah tidak butuh pada tempat. Ni di Indonesia tak ada apa butuh tu artinya perlu. Kita di sini agak mencarut sikit. Allah tidak memerlukan tempat yang menjadi tempatnya dan tidak butuh kepada arah yang menentukannya. Allah tidak memerlukan kepada arah. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala tanpa tempat dan tanpa arah seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kana Allahu wala makana wa huwa al-an ala makana alaihi kan. Artinya Allah itu ada sebelum adanya tempat. Allah itu kan ada sedia. Apa sifat yang mengatakan Allah itu sedia ada? Sifat yang keberapa? Tuan-tuan ingat tak? Sifat yang selepas wujud itulah. Lepas wujud, qidam. Qidam itu artinya apa? Sedia ada. Dah telah ada daripada dulu lagi, tak ada permulaan. Sebelum adanya tempat, belum ada tempat, belum ada arah, Allah Ta'ala sudah ada. Dan keberadaan Allah sekarang seperti keberadaannya sebelum adanya tempat-tempat itu. Allah Allah, itu Sayyidina Ali. Orang hafalkan itu hujah Sayyidina Ali. Ayat di atas juga menjadi dalil bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah memiliki sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Apa makna mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis? Maknanya Allah Ta'ala tak sama dengan sifat-sifat makhluk. Ingatkan tu, bagus juga kalau diingatkan. Sebelum mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyat. Ya, dapat pahala ke jadi wirid kalau diwiridkan? Ya dapat. Kita menyebut sifat-sifat Allah Ta'ala sama juga dengan kita menyebut nama-nama Allah Ta'ala. Anja Asmaul Husna. Kalau misalnya malam-malam payah sangat ni, pejam-pejam tak mau tidur juga, pejam-pejam tak mau tidur, bacalah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala hawadis. Kalau tak berbunyi kat suara pun tak apa, berdetik dalam hati misalnya. Dalam hati wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala. Dapat pahala tak? Ya, dapat, sebab kita menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikemukakan sebelumnya, para ulama menjelaskan bahawa alam makhluk Allah terbahagi kepada dua bahagian, iaitu benda ain dan satu lagi sifat arad. Makhluk ni ada benda dan ada sifat. Kita ni makhluk yang jenis benda, ada pula yang jenis sifat. Mana sifat nanti kita baca. Kemudian benda itu terbagi kepada dua. Pertama, jauhar al-fard, iaitu benda yang tidak dapat. Nanti akan jumpa sifatnya macam marah,
cinta, suka, minat, itu juga adalah makhluk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita pandai-pandai buat sendiri. Kemudian benda tu terbahagi kepada beberapa bahagian. Pertama, jauhar al-fard, iaitu benda yang tidak dapat terbahagi lagi kerana telah mencapai batas yang sekecil-kecilnya. Dulu orang kata begitu, tapi kajian-kajian yang kemudian ni jauhar al-fard tu macam istilahnya macam atom lah. Tak boleh bagi ya atom tu. Dululah cakap tak boleh bagi. Oh, rupanya kemudian kata, "Oh, boleh. Boleh dibagi-bagi, boleh dipecah-pecahkan." Oh, pula dah. Tapi ini bukanlah suatu akidah Ini hanya nak bawa perumpamaan saja. Pendek kata, makhluk Allah ni terbahagi kepada benda. Ada benda nampak, ada benda tak nampak, ada benda besar, ada benda kecil. Boleh bagi ke tak boleh bagi ke, tetaplah dia makhluk Allah. Macam sel-sel dalam badan kita, nampak ke tak nampak, boleh dipecah-pecahkan ke, sama ada saintis kata oh tak boleh, orang dulu kata oh tak boleh, tapi dah boleh dipisah-pisahkan. Itu juga tidak lari daripada dia adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, al-jauhar al-fard, iaitu benda yang tidak dapat terbahagi lagi kerana telah mencapai batas kecil. Yang kedua, jisim, iaitu benda yang dapat dibahagi menjadi bahagian-bahagian. Jisim ni benda betul lah. Ada subjek dia, ada bendanya. Benda yang terakhir ini juga terbahagi menjadi dua macam. Pertama, benda latif, benda yang halus, iaitu suatu yang tidak dapat dipegang oleh tangan seperti cahaya, gelap, roh, angin, sebagainya. Dan kedua, bersifat kasib, iaitu suatu yang dapat dipegang oleh tangan seperti manusia, tanah, benda-benda padat dan lain-lainnya. Hasan. Allah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
الصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الشرف الدائرة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Tuan-tuan yang rahmati Allah, di sini ada satu hadis dalam tajuk yang inilah, Allah Ta'ala itu tidak ada arah, tidak ada tempat. Hadisnya itu panjang, saya bacakan makna dia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW selalu menyuruh kami apabila salah seorang kami hendak tidur. Ini Nabi bagi petua korang kalau nak tidur, agar tidur miring bahagian badan sebelah kanan. Kemudian berdoa sebelum tidur tu. Kalau dah tidur, doa jangan lagi. Sebelum tidur tu mengiring sebelah kanan, doa. Doanya tu kalau yang cakap Arab tu, Allahumma rabbas samawati wal ardi wa rabbal ard wa rabbal arsyil azim. Ia punya maknanya, ya Allah. Baca yang Melayu aja lah, menghafal payah ya. Diputuskan, diliminit, taruh. Ya Allah Tuhan, Tuhan kepada beberapa lapisan langit dan Tuhan bumi, Tuhan kepada bumi, Tuhan kepada arasy yang agung, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, dan yang membelah biji dan biji kurma. Membelah biji ni makna yang menumbuhkan biji-bijian lah. Kan kadang-kadang biji-bijian tu keras. So siapa yang membelahkan dia? Ya Allah Ta'ala. Rendam sekejap ataupun masuk dalam tanah sekejap, tetap dia terpecah. Buah mangga lah kata. Buah mangga tanam dalam tanah. Siapa yang memecahkan dia untuk tumbuh tu? Ya Allah Ta'ala. Kami dulu di sawah, saya tengok ayah saya tu nak tanam buah mangga tu, bijinya digunting dulu tepi-tepinya tu supaya nanti dia cepat pecah. Tak apalah, ini kan ada dalam Quran, faliqul habbi wan nawa, Tuhan yang memecahkan biji-bijian dan benih-benih. Siapa dia? Allah Ta'ala. Dalam sebelum kita tidur tu, dalam berbaring tu, kita sebut ya Allah. Tuhan Tuhan kepada langit dan bumi, Tuhan aras dan yang agung, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, yang membelah biji dan biji kurma. Dia buat contoh biji kurma tu kan keras. Macam mana bila ditanam dia boleh pecah? Siapa yang memecahkannya? Allah. Ya, cara-caranya tu memang ada lah. Direndam dulu ke, ada letak di tanah yang lembab ke, dia pecah. Itu yang kita telur ayam yang diramkan tu. Macam mana ayam tu, anak ayam tu dia memecahkan kulit telur. Mula-mula udah berlubang sikit. Bukan ibunya yang patok dia. Bolehlah kita kata, oh dia ni diramkan oleh ibunya sampai masanya ibunya tu pagut dia tu sikit supaya anaknya tu dah mula-mula tu nanti dia boleh keluar. Baik, telur ayam yang tidak diramkan oleh ibunya, mana pula? Pecah juga. Telur ayam yang ada saya tengok dalam YouTube, orang Indonesia dia mengeramkan telur dalam pasir. Taruh pasir, ditutup dengan kain. Sampai masanya ayam yang di dalam ini tadi boleh menembuskan kulit telur itu tadi, dan tak lama dia boleh keluar. Dan sebelum tu dia makannya apa? Makanannya dalam telur tu lah. Dah keluar tu pun dia masih lagi mematuk-matuk yang ada pada telur tu. Masya Allah, subhanallah, maha suci Allah, ya. Memecahkan biji kurma, yang menurunkan kitab Taurat dan Injil dan Al-Quran. Aku berlindung padamu dari keburukan sesuatu yang engkau pegang. Engkau memegang ubun-ubunnya.
Ya Allah, aku berlindung daripada sesuatu makhluk yang sebenarnya engkau memegang ubun-ubunnya. Apa maksudnya? Maknanya kalau engkau nak buat apa pun kat dia, boleh. Jadi aku berlindung kepada engkau. Oh iya, dalam dia punya akidah ni kita pun tak teringat. Sesuatu yang engkau pegang ubun-ubunnya, ya Allah, engkaulah yang maha awal. Tiada suatu yang ada sebelum engkau. Engkaulah yang maha akhir, tiada ada suatu sesudah engkau. Engkaulah yang zahir, yang segala sesuatu menunjukkan akan adanya. Tidak ada sesuatu yang di atasmu, dan engkaulah yang batin, tidak dapat dibayangkan. Tidak ada sesuatu di bawahmu. Lunaskan hutang kami. Ujungnya tu nak tidur ni rupanya minta kepada Allah SWT. Ya Allah, lunaskan hutang kami ni. Kami sentiasa berhutang. Orang dulu tidak ni, kita ni sentiasa berhutang. Dah pencen masih berhutang lagi. Aduh, hai. Hutang rumah tak siap lagi. Harap-harap ada insurans ni, kalau aku mati insurans bayar. Ada. Lah saya lah pergi tanya kat insurans takaful apa, etika ke apa. Ini insurans saya ni termasuk tak? Kalau saya mati belum selesai bayar ni, insurans bayar ada. Oh ya, betul, masuk. Kebakaran ke apa ke. Rupanya bila kita nak tidur tu, kita berdoa kepada Allah supaya, ya Allah, bantulah aku menyelesaikan hutang-hutang aku. Yang insurans tanggung tu itu lain lah. Engkaulah yang zahir, yang segala sesuatu menunjukkan akan adanya. Tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkaulah yang batin, tidak ada yang dapat dibayangkan. Tidak ada sesuatu yang di bawahmu. Lunaskanlah hutang kami. Panjangnya tu tadi memuji Allah. Ujungnya, ya Allah, lunaskan hutang kami. Maknanya yang Nabi ajarkan tu memang tepat dengan orang-orang kita ni. Dah nak innalillah. Ada kawan saya kata, badan kita ni dah bau tanah pun. Rupanya masih hutang ada lagi. Lunaskan hutang kami dan jadikan kami kaya, jauhkan daripada kefakiran. Rupanya ini doa yang diambil berat oleh Rasulullah, dan Rasulullah ajarkan kepada umatnya, kepada sahabat-sahabat. Orang kalau nak tidur, kau baca doa ini ya. Mohon kepada Allah supaya tak ada tersangkut-sangkut utang. Elok ya tuan ya. Kalau tak tahu dia punya Arabnya, baca dia punya Melayunya. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'un iqdi 'anna ad-dain. Ya Allah, lunaskanlah hutang, wa aghnina minal faqri, dan kayakanlah kami daripada kefakiran. Dia sebenarnya bawa hadis ni bukan apa ya. Pertama, sebelum tidur seorang dianjurkan mengingat Allah. Itu yang pentingnya. Sebelum tidur tu ingatlah Allah. Bukan soal hutang tu, ingat hutang tu bukan. Hutang tu ujungnya je. Sebelum tidur ingat Allah. Jangan mati dalam keadaan tak ingat kepada Allah. Tadi bok gitu terus je. Bismillah pun tak ingat. Tuan-tuan kalau nak tidur, tuan baca apa ya? Nak letak kepala ya? 3 kol nak tidurnya. Tu sebelum tidur 3 kol yang ditiupkan. Nak tidurnya tu, Allahumma bismika amutu wa ahya, atau bismika Allahumma amutu wa ahya. Mana nak tidur tu masih lagi ingat kepada Allah tu. Mana mati dalam ingat kepada Allah. Allahumma bismika amutu wa ahya. Nanti bangun daripada tidur tu, alhamdulillah, hidup lagi aku rupanya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mana kawan kita yang berdua kat sini ni, pelanggan setia kat sini? Tak ada hari ni. Sihat ke dia? Tak sihat. Oh tu tengah ada ke Pak Ji ni? Jadi tuan-tuan ya,
Nak tidur tu kalau yang ni tadi panjang sangat tu, baca itulah Allahumma bismika amutu wa ahya. Bangun daripada tidur, alhamdulillah. Ada orang kata bangun-bangun pada tidur tu, Allah syukur kepada Allah, mujuklah Allah Ta'ala hidupkan balik. Ada juga yang bangun-bangun pada tidur tu dah tak boleh nak buat apa, tak mati lagi pun tapi tak boleh. Dah sengit-sengit dah, nak bercakap pun tak boleh, nak bangun ke bilik air pun dah tak boleh. Nanya ini ya, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kena ingat tu. Elok-elok duduk-duduk ni sembang-sembang. Engkau ingat tak doa nak tidur? Saya dok buat melawak kepada kawan saya. Korang ingat tak doa jima? Cuba baca. Tak ingat. Aduh, pakai terapa begitu saja. Tak ingat doa. Doa subuh tak ingat. Dah berapa orang anak doa subuh tak ingat juga lagi. Lucu tu lucu, tapi memang kemungkinan kalau dites memang ada yang tak ingat. Allahu Akbar. Minta maaf lah. Cuba Pak Haji baca, tengok ingat tak lagi doa tu. Melawak je lah. Okeylah, kita dah nak berhentilah. Jadi dalam hadis yang panjang itu tadi suruh balik kepada akidah kita. Sebelum kita tidur, kita ingatkan sifat-sifat Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat. Minta mohon kepada Allah segala-gala yang kita berhajat, termasuklah hutang, mohon dilunaskan ya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Yang akan datang ni taulah sebelum Ramadan habislah kau kitab ni, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.